Sebelum kita memulakan penceritaan kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan beberapa watak-watak baru di dalam cerita Uncle Sister, iaitu kita ada KJ, Farahli, Diana, Heliza dan juga tim-tim Impactive Malaysia. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya bersama saya, Izwan Huzair. Dan saya Nelhana aka Uncle Sister. Dalam siri kegemaran anda, aka Uncle Sister. Dah ada merchandise dah. Belilah. Sebab kita orang baru balik daripada Sabah. So, bila kita orang baru balik daripada Sabah, so adalah banyak cerita Hanan bawa daripada Sabah. So Uncle Sister hari ni adalah edisi Sabah. Yes. Special dari sana. First of all, kita semua tahu tempat-tempat pedalaman ni, orang kata bilangan bukan manusia yang menghuni tu lagi ramai dari manusia lah. Baru-baru ni kita ke Semporna Sabah, tapi first kita turun di Airport Tawau. Cerita aku bermula di situ. Ting. Keluar dari Airport Tawau, kita akan naik van 2 jam menuju ke Semporna. Van tu dipandu oleh ketua kita sendiri, KJ. Bukan Khairi Jamaluddin. I wish that KJ was driving us. Kita pergi naik van tu. Perjalanannya 2 jam ke Semporna dan dah malam. Dan kita semua tahu Sabah ni dia gelap awal apatah lagi malam tu dia jalan yang kiri kanan tak ada lampu. Dalam van tu ramai tau, tapi first kali aku dah rasa seram sejuk tapi aku tidak pedulikan sebab kita kan ramai. Sebenarnya bila merenung keluar tingkap, sebab aku duduk tepi tingkap lepas tu which is a bad move Merenung pula. Bila kita lalu jalan yang sunyi tu, aku terpandang tingkap. So keliling kita, yang aku nampak lah, keliling kita adalah kubur. Sepanjang perjalanan tu kubur. So itu apa yang mata aku nampak. Dekat mana ni? Mata kau ni nampak je malam ni. Masalahnya kan, jalan ni adalah jalan dalam yang pada Airport Tawau nak pergi ke Semporna, jalan yang tu. Korang orang Sabah mesti tahu kan, jalan tu ada hantu. Dengarlah. Sepanjang jalan tu terlalu banyak benda angka aku nampak tau. First, kubur. Okay, second yang aku nampak, ni famous lah dekat belah sana, balan-balan kan. Balan-balan tu dia melintas depan van kita. Tahu tak balan-balan tu apa? Aku tak tahu. Penanggal. Penanggal. Dia melintas depan van kita. Lepas tu dia berduduk betul-betul dekat cermin depan yang kau dengan KJ duduk tu, kat depan tu. Aku risau sebab masa tu dia orang kata dah sampai Semporna, dah nak sampai hotel, tapi kita tak sampai-sampai lagi. Maksudnya benda tu tak gerak tau. Benda tu ikut dari balan-balan ni, ikut dari Tawau. Aku dah rasa macam alamak. Kat situ aku start bonding dengan Heliza. KJ kata nak pergi makan dekat Semporna ada McD. Lepas tu kita semua tak nak, kita nak dan dia orang kata tak sedap. Janganlah. Kita nak pergi kedai tu tapi sedap, cuma bukan cita rasa saya. Cover. Kat situ baru kita orang berbual rancak. Kami nak pergi situ Baikkan sekumpulan wanita lapar dalam van. Ya tu, menakutkan bodoh. So kami nak pergi situ. So selama ni memang ketika berhadapan dengan situasi yang angker atau menyeramkan, sebenarnya yang cut off that keseraman memang sebenarnya adalah kita punya mind. Bila mind kita dah okey, dalam situasi kita gelak-gelak macam tu kan, baru benda tu pergi. Sebab benda ni feed on your fear kan. Bila aku dah beramah mesra dengan semua orang, dah bonding dengan benda semua, okey, dia dah tak ada. Dekat hotel tak ada apa-apa. Dalam plane ada. Dalam plane. Dalam plane. Actually kan, when I was there, I tak tahu, tapi kepala I asyik dah pandang atas je. Okay, masa aku duduk ni, lepas tu aku macam pandang atas je dekat bahagian luggage. Dan aku tak tahu pun kenapa pandang sana. Mungkin nak rest kali aku ke tak tahu. Tapi aku pandang situ je. Okay, kau punya cerita adalah flight ke Tawau adalah domestic flight yang paling lama tau, 3 jam. Aku restless dan aku tak boleh tidur sebab benda ni. Di atas, memang bahagian atas kita, ada satu makhluk macam badan dia berminyak, macam berselut. Dia bergayut dekat atas tau. Dekat atas. Sebab sepanjang flight aku baca buku. Sebab aku nak jimat bateri kan, aku baca buku. So aku start perasan bila aku menyalakan reading light. Okay, lemak dah ada kat atas benda semua kan. So aku macam mana datang ni, aku tak tahu datang kat mana ni. Dia duduk kat atas tu, dia macam tengok kalau aku pandang atas, dia tengok aku balik kan. To kill the time, masa tinggal lagi 40 minutes nak sampai Tawau tu, kita orang semua tim Impactive ni bersembang Tapi kawasan aku datang tu itulah yang boleh distract aku. Tapi dia masih ada. Sepanjang flight dia ada. So good luck lah siapa naik flight.
Kita semua dah penat dan esoknya call time kita pagi dan kita menuju ke sebuah kampung, perkampungan di atas air. Okay, aku nak cerita dekat kampung tu. Okay, kampung tu orang kata keadaan kebersihan dia kurang lah. Sangat teruk lah dengan sampah di merata-rata. Anjing pun di merata-rata, benda semua kan. Aku perasan ada sejenis makhluk yang lalu lalang dekat sini. Ada spesen tau. Satu makhluk macam galah tinggi. So aku tak tahu apa signifikan dia. Sumpah aku tak tahu. Aku tak dapat. Mungkin kena pergi lagi sekali kot baru dapat jawapan dia kan. Dan masa kita melawat rumah ke rumah tu, ada satu rumah ni kita menerima khabar rumah ni ada berlaku kematian lah. Jadi kita pun decide ke sana untuk menziarah lah. Kes hanya memberikan kenyataan, information. Kita orang tak nak judge cara mereka, budaya mereka, berbeza. adat mereka berbeza apa semua. Okay, so apa yang mereka buat dekat situ adalah sefahaman Haze. Sefahaman Haze adalah arwah dah meninggal 3 hari lepas. Katanya lah, dia kata kemarin. Aku siap tanya tau, kemarin bukan ke kalau kita macam Islam ke apa, kalau meninggal terus ke bumi kan. Si arwah dah meninggal kemarin, lepas tu dia macam ada lagi dekat dalam rumah apa semua. So aku tanya tau, aku siap tanya tau orang kat keliling, kemarin dalam bahasa kamu maksudnya apa? Sebab kalau Indonesia kemarin tu semalam. Betul. Tapi dia kata macam hari lepas, lepas tu hari lepas lagi. Macam tu. Oh, ya ke? 3 hari ke? lah. Oh, betul lah. Kemarin bahasa kita lah. Apa jenazah yang kita ziarah tu adalah memang dah dekat situ selama 3 hari lah. Lepas tu, budak yang Haze tanya tu, dia pula tambah lagi. Oh, boleh jadi boleh simpan sampai seminggu, 7 hari macam tu. Macam Benda tu normal lah kat kampung tu. Sebab diorang tunggu semua keluarga dari jauh-jauh balik. Budak tu sendiri yang cakap macam di sana bawaan mereka berbeza. Bawaan mereka berbeza. Itu je lah. Kita habiskan kat situ je lah. Kita orang perempuan masuk ke dalam rumah tu lah, nak tengok ada ramai juga makcik-makcik dan kakak-kakak sedang membaca. Nak kata Yasin, aku cuba dengar betul-betul tau. Dia macam lain sikit lah bacaan dia. Saya tak nak komen banyak, tapi senang cakap dia ada bercampur dengan cultural punya thing lah. Untuk senang faham, ini termasuk dengan cultural punya thing jugalah. Ada bacaan-bacaan yang mungkin budaya mereka yang kita tak faham, tapi dia bukan Yasin biasa yang kita baca. Dia ada berhenti kejap, lepas tu dia orang bercakap-cakap kan. Lepas tu ada baca benda lain, sambung balik baca. Selepas tu jenazah tu dia letakkan kat tengah-tengah, tapi dia buat macam tent tau. Macam kain tu dia buat macam tent, ada kayu, buat macam. Disclaimer jap, aku rasa nanti orang akan komen kat bahagian bawah, korang ni apa benda lah, bukan lah apa jadi. Okay, pertama sekali jangan marah, sebab we are here to understand, not judge. Kita tak judge, kita cerita cerita dan cerita situation kita nak faham. Kalau kita orang tak faham, explain elok-elok dekat bahagian komen. Gunakan bahasa yang beretika, sebab cara kita cakap pun baik-baik. So kegagalan anda untuk memahami konteks bukan salah kami. Bila kami telah menggunakan bahasa yang elok untuk explain. Yes, so korang kena explain elok supaya kita semua boleh belajar. Janganlah maki-maki, kita nak belajar ni. Ya, tak apa. Terima kasih banyak kerana datang. Alhamdulillah. So by the way, jenazah tu dia buat macam tent lah, orang cakap kemah. Guna kain kat dalam tu tau. Nampak macam tak ada orang, tapi macam ada lah, kecil lah. By the way, aku nak cerita sikit lah keadaan sebab dah ada bacaan-bacaan semua. Yang ni aku tak suka lah bila aku dah nampak macam lembaga-lembaga hitam berkeliaran kat situ. Visual dia macam Grim Reaper yang aku pernah nampak tu, tapi bezanya dia tak pakai rope. Dia memang just hitam. So dia berjalan, dia ada kat keliling kita tau. Masa tu ada ramai orang, tapi dia jalan kat situ kan. Yang buat aku tak tahan, aku dah start pening-pening lah waktu tu. Buat aku tak tahan, dia datang dekat aku. Rumah tu ramai orang dah masa tu. So aku bangun nak keluar. Diana tahan aku. Diana ni dari tim sama lah, tim Impactive kan. Tapi Diana tahan aku supaya berbual dengan orang kampung. Sebab aku kan first time buat misi. So kadang-kadang aku tak reti macam mana nak menyantuni orang kampung. So Diana panggil suruh dengar lah benda semua, which I appreciate Diana, jangan salah faham kan. Cuma situasi ni aku nak lari dari tempat dia panggil aku duduk. Kita berbual dengan anak nenek yang meninggal tu. So nenek ni meninggal sebab dia ada tumor. Dia dah pergi hospital, tapi dia tak nak buang ketumbuhan tu sebab
dia rasa kalau dia buang, dia tak akan kembali kepada ilahi dalam keadaan yang sempurna atau lengkap. Setiap bahagian badan dia adalah milik Allah. So dia nak kembali dalam keadaan lengkap dan sempurna. Itu kepercayaan dia orang. Sebab tu dia tak nak buang. Aku bercakap ni dengan anak nenek tu yang juga dah tua lah, seorang warga emas. Dia pun ada sakit yang sama, ketumbuhan juga. Sebab kadang-kadang kanser ni memang dia keturunan kan. Kadang-kadang Yelah, kita kena check memang. ada tak ni kan. So itu tak tahu fakta medikal ke tak, tapi Betul. betul kan. Okey kan, ada susah nak bercakap ni, nak disclaimer dengan banyak orang kan. Doktor datang marah aku pula. Betul. Dia bagi tahu itu kepercayaan dia, kita tak boleh buang sebab nak kembali dalam keadaan yang sempurna. Tapi di sinilah peranan kami sebagai orang yang ada ilmu, tapi bagaimana untuk melaraskan bahasa kita supaya mereka faham. Yang kita cakap, bahagian itu adalah bahagian penyakit. Jadi kalau kamu nak kembali kepada Tuhan, kamu mesti nak kembali dalam keadaan yang elok kan. Jadi bahagian yang sakit tu kamu kena buang. So itu apa yang aku sampaikan kat dia. Aku tak tahu dia faham ke tak lah. Tapi yelah, orang dekat YouTube ni pun aku terkeluar English sikit pun tak faham. Tak lagi nenek tu kan. So Kena marah. Kena savage. tapi aku ulang beberapa kali pada dia, nenek, benda ni bahaya. Kamu nak kembali dalam keadaan yang sihat. Jadi Betul. yang itu bukan bahagian yang baik. Betul. Buang. Macam tu. Lalu kita pun keluar daripada rumah tu. Okey. Lepas tu makhluk hitam tu, dia tengok, dia tunggu sampai pintu tau. Dia tengok aja aku. Aku dah macam, ya Allah, aku datang waktu tu aku memang berdoa lah. Ya Allah, aku datang sini nak buat misi. Tolonglah, benda-benda realiti je sendiri banyak yang aku nak serap. Tolonglah jangan bagi ujian dari segi yang lain-lain ni. Kalau boleh janganlah diorang ikut aku. Itu je aku cakap kan. Itulah doa yang aku baca supaya diorang tak ikut. So aku sedar, okay, dia sampai pintu je. Lepas tu kita naik bot ke Pulau Ambuk-Ambuk. Mula-mula kalau perasan, aku takut naik bot sebab satu, aku memang penakut naik bot. Bot kita orang tu ada penunggu tau. Maksudnya sebelum kita naik memang dah ada yang duduk kat situ. Dan tempat dia duduk, dia benda-benda ni dia macam fluid tau. Agility dia banyak. Dia fluid, dia boleh first dia duduk, lepas tu tiba-tiba dia masuk kat tempat simpan beg kat atas. Macam agak-agar. Macam agak-agak, betul. Aku macam, ya Allah, berdoa tolonglah jangan dia tolak bot ni kan. Tapi aku perasan lah, setiap kali aku takut, bila aku fikir, macam aku cakap benda-benda ni dia macam try to read apa yang kita rasa tau. Masa aku macam, ya Allah, tolonglah jangan dia tolak bot ni. Kau ingat tak ada satu ketiga yang kita semua itu dia acah weh, dia nak tolak weh. Tapi dia mengacah. Hari kedua kita ke Kampung Halo. Kampung Halo ni kampung yang aktiviti kemanusiaan ni baru lagi di Kampung Halo kita baru nak buat, dan lagi ada banyak masalah di situ lah. So balik daripada Kampung Halo tu, ada bola api ikut. Pertama sekali just nak update kat korang, donation korang untuk buat masjid baru dekat Kampung Halo tu sedang on the way. Kita dah bina dia punya rangka pun semua. Itu update pertama. Dia pun nampak, ada saksi. Update yang kedua adalah Kampung Halo ni dia lebih culturally interesting. Dia lebih, I'm so sorry to use this word, dia lebih jahiliah lah. Allah. But it's true. Aku nak korang faham. So senang cakap macam ni. Satu, of course, kemiskinan. Second, di situ ada surau dibina. Okay, tidak jauh dari surau itu ada mini genting, di mana budak-budak sedang bermain judi dan menghisap gam, dan di tanah kampung tu plastik gam merata. Tempat ini depan surau tu, itu tempat diorang, tempat genting. Tapi hari ni macam kurang sikit. Mungkin ketua kampung dah pesan kot. Ketua kampung dah pesan kita nak datang apa semua. So diorang macam, kalau boleh kurangkanlah. Macam tu. Jadi kita minum Milo gantung, sirap bantung gantung, teh ais gantung, ikat tepi apa semua tu, diguna plastik tu, tapi bersepah satu padang macam tu. Tapi dalam tu ada gam. Bila melalui kawasan, dan anjing banyak gila kat situ. Anjing kat situ bukan semua anjing reality. Banyak anjing angker juga. Kenapa aku tahu anjing ni anjing angker? Anjing yang aku nampak ada api. Api warna? Sebab api kan banyak warna. Api biru. Ada sebab aku tanya. Aku dah bayangkan api merah ke siapa? Api biru. Itu warna banyak hotdog. Tiba. Sebelum bot KJ datang, KJ datang bawa barang-barang keperluan yang diorang dah beli tu. So kita kena entertain diorang dulu sebab kena kumpulkan. Time tu Haze dah sakit perut teruk lah. Aku dah food poisoning. Aku dah food poisoning. Dia dah gone sebab dia dah teruk lah. Haze dah pucat lah time tu. Bawa aktivis tua macam ni lah. So aku walaupun masa tu food poisoning kan, tapi macam aku layan diorang.
Tapi kenapa aku tak berganjak daripada situ? Aku nampak, aku macam kenapa makin lama makin banyak makhluk berselubung putih datang ni. Siang-siang tengah-tengah hari buta. Belakang tu kubur. So kubur di sana tak tersusun macam di Semenanjung tau. Dia orang bersepah. Sebab aku pernah lalu kat area situ. Oh, sampai ke Nasib belakang. baik waktu kita pergi dekat situ, jambatan dah roboh. Jambatan yang dah roboh tu adalah bila kalau kita naik daripada situ, kita akan lalu kubur tersebut. Okey, ni aku nak cerita. Okey, kita kan masih dalam bot. Lepas tu aku nampak jambatan tu roboh kan. Kau tahu tak apa bawah jambatan tu? Apa? Ada buaya berkepala manusia. Kepala dua. Tak, korang tengok video ni macam banyaknya hantu kat sana. Memang guys. Nasib baik aku ni busy buat misi kemanusiaan. Kau tak apalah lagi kan. Kalau pergi untuk buat Uncle Sister, memang penuh footage ni hantu je. Banyak makhluk dari arah sana tu kubur aku tak tahu lagi waktu tu kubur. Datang. Dan semuanya berselubung putih lah. Selubung putih yang berlumpur. So aku macam lah, takutnya aku takut waktu tu kan. Okay, dengan pucat-pucat dia macam, weh aku dah tak tahan weh. Patut aku pun kena makan ubat sebab tadi tu aku nak muntah kan. So kita orang balik dulu. Kita orang balik naik bot. Naik bot tu pun ada cerita dia juga. Naik bot balik tu pun ada cerita juga. Mesti ada cerita tak? Masa aku nak melangkah dari jambatan yang tu pun bukan proper jambatan lah, tapi lebih baik daripada yang dah runtuh. Ke situ, nak dari bot nak melangkah ke situ, diorang cuba mengaburi mata aku dengan api, bola-bola api tu terbang depan aku. Aku tak tahu ada saja nak bagi aku jatuh ke apa. That's why aku sangat berterima kasih kepada insert gambar mereka. Diana, budak impactive semua kan. Boleh tak logo je lah, ramai sangat tu. Impactive Malaysia. On the way kita nak balik tu, first bola-bola api. Kita kena berhenti kat jetty Kampung Batu tau, dari Pulau Halo. Masa tu dah nak senja lah. Ni aku tak suka lah. Balan-balan tu datang balik tengah-tengah laut, tiba-tiba datang balik. Balan-balan is penanggal. Okay. At least bukan hantu air. Hantu air tu lagi aku takut sebab dia goyang boat kan. Lepas tu kau ingat tak kenapa aku adamant gila nak singgah McD? Perasan sebab aku time tu dah aku sakit perut, dah hujung-hujung lagi. Dah hujung-hujung. Dia tak dapat aku punya hint tu. Aku kecewa sikit Aku ni pula, aku nak pergi hotel, aku tak kira sebab aku dah hujung. Time tu aku tak kira lah kau bagi aku hint ke apa. Dia ni tetap juga nak pergi McD. Aku cakap dengan Hiz, jomlah kita pergi McD. Dia tak nak, dia tak tahan. So kita drop dia dulu kat hotel. Dan aku dengan Aiman, another volunteer. Okay, so kita pergi. Aku cakap dengan Aiman, jom kita pergi McD. Balik, aku tak masuk bilik. Aku tak pergi balik hotel. Bila pergi McD, sebenarnya bila dah dekat drive-thru tu, aku memang buka tingkap. Aku cakap keluar. Aku memang macam tu lah. Keluar. Dia keluar. Yang keluar tu adalah balan-balan. Balan-balan tu keluar. Scary way. Kalau korang ikut Uncle Sister sebelum ni, ini apa yang diajar oleh abang-abang Grab Kalau kau nak kata diorang tu kurafat ke tahayul, kau cakap diorang, bukan aku. Tapi aku ikut juga sebab benda ni got nothing to lose. Faham tak? Nothing to lose, and aku tak payah nak baca sembah setan ke baca apa-apa, tak payah. Benda ni senang gila. Aku ikut dah. Aku nak cari yang senang supaya aku boleh move on dengan life aku. Ini tips daripada driver Grab. Kalau kau rasa ada benda menumpang kau berhenti dekat suatu tempat, petrol station ke, arena ke, suruh dia keluar. So itu tips apa yang aku buat. Macam aku cakap, tips ni nothing to lose, and aku tak payah nak seru sembah setan ke apa. Aku ikut je lah, benda senang kan. Malam tu kita pergi makan dekat Terowong. Ada satu kedai ni nama dia Terowong lah. Sudah, aku nampak, alamak, dia tak ikut masuk hotel, tapi balan-balan ni ada lagi dekat van tau. Kau tahu tak sebab apa? McD kat depan tu je. Dia datang. Tapi dia tak ikut aku balik, itu okey lah. Lepas tu dia duduk kat driver seat. Yang memandu dia KJ. Aku macam, dia, kau tahu tak, sepanjang balik daripada misi ni, dia duduk tanya, weh, ada apa-apa tak kat aku? Ada apa-apa kat aku? Dah, aku beritahu. Rupanya kau jadi Grab driver kepada babalan. Yang bestnya tim ni, setiap kali gerak kita akan baca doa kenderaan sama-sama berserta maksud dia sekali. Bukan membaca, menyanyikan doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Segala puji bagi Allah yang telah menundukkan semua ini untuk kami, padahal sebelum ini kami tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Amin. Tapi aku perasan kenapa aku selalu baca makna dia. Bila kita baca makna, bila kita faham, baru dia keluar. Sebab jin dan syaitan pun faham. Dia kau tahu tak, bila kita baca Arab tu,
Dia gelak je sebab dia pun tahu kau tak faham. So that's why aku always practice to berdoa apa-apa yang aku amalkan, aku fahamkan makna dia. So Alhamdulillah, masa kita nak ke airport tu, dia keluar sebelum kita keluar dari Sempurna. Dia pun balik ke habitat dia. Macam itulah. Maksudnya Sepanjang-panjang aku sakit tu, benda tu ada tak mengingat kat aku? ada sebab tu. Siapa suruh tak ikut pergi MACD? Oh, lupa nak cerita part jambatan. Okey, jambatan kampung lah yang korang kata dah siap tu. Kan aku cakap setiap kali aku takut-takut tu ada ramai budak datang kat aku. Okey. Lepas tu ada juga yang budak bukan realiti, budak angker. Masa tu dekat jambatan aku minta Aiman ambilkan gambar kita. Ambil gambar kat sini satu kan. Time tu dia panjat belakang Is. Oh, gambar tu ada. Nanti aku letak kat sini. Insert tak. Lepas tu dia naik kat sini Betul. Oh, okey. So tak tahu lah ni apa yang mengikut ni kan. Mungkin hantu budak masih mengikut. Tapi Hiz ada dengar tau, macam pengamal-pengamal perubatan alternatif ni apa semua, dia kata kalau kita dapat daripada seberang ataupun daripada pulau benda semua, benda tu tak boleh nak lintas laut. Betul. Oh, betul Betul. Itulah dia episod Senarai Hantu-Hantu di Sempurna. Tapi conclusion dia, ingatlah apa yang kita cakap. Your mind is the strongest tool to control all these fears. So dia Betul. tak akan berani kacau kau kalau kau distract your mind daripada ingat benda-benda ni. Segala sihir, segala penampakan, segala apa benda semua itu adalah dengan keizinan Allah. Kalau bukan kerana keizinan Allah, benda tu takkan jadi. Makanya janganlah bertuhankan hantu, tetapi bertuhankanlah Tuhan. Takutlah Tuhan, jangan takut hantu. Bila Allah menjentik. #. Bye.